Assalamualaikum dan selamat pagi. Cikgu harap kamu dalam keadaan sihat dan bersedia untuk sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu pada hari ini. Okey, baiklah, pada hari ini cikgu akan memfokuskan kepada ayat tunggal dan ayat majmuk. Baiklah, sekarang kita akan lihat apakah yang dimaksudkan dengan ayat tunggal. Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat sahaja. Kita tengok contoh ayat yang pertama. Ali membaca buku. Okay, Ali ialah subjek dan membaca buku ialah predikat. Jadi di sini dia ada satu subjek dan satu predikat. Kita lihat contoh yang kedua. Murid-murid tahun 1 bijak sedang berbaris. Okay, kita tengok untuk ayat yang kedua, subjeknya ialah murid-murid tahun 1 bijak dan predikat dia sedang berbaris. Sama juga seperti ayat nombor 1. Ayat nombor 2 mempunyai satu subjek dan satu predikat. Baiklah, sekarang kita akan lihat pula kepada ayat majmuk. Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung. Kita tengok ayat yang pertama. Suraya dan Intan ke sekolah menaiki bas. Okey, jadi subjek untuk ayat yang pertama kita ada Suraya dan Intan. Suraya 1, Intan 2. Jadi dia ada 2 subjek dan 1 predikat. Okey, kita tengok ayat yang kedua. Adik hendak bermain bola sepak atau badminton. Okey, adik ni ada satu subjek. Okey, bermain bola sepak, bermain badminton. Okey, dia ada 2 predikat. Satu subjek, 2 predikat untuk ayat yang kedua dan menggunakan kata hubung atau untuk menjadikan dia ialah ayat majmuk. Baiklah, berikut merupakan contoh kata hubung yang sering kita gunakan. Okey, yang pertama dan membawa maksud kesemuanya. Maksudnya kalau ada 2, maksudnya dua-dua lah. Kalau ada 3, ketiga lah. Okey, dan. Okey, itu maksud dan. Atau. Okey, yang kedua atau. Atau membawa maksud salah satu ataupun dia tak semualah, dia salah satu saja. Agar. Agar ni lebih kepada supaya. Dia macam supayalah. Agar dan supaya membawa maksud yang sama. Okey, yang kelima. Lalu. Lalu ini dia menggambarkan contohnya dia ada 2 pekerjaan. Okey, kita anggap 2 pekerjaan. Dia kena lakukan satu pekerjaan terlebih dahulu, iaitu selesaikan satu pekerjaan, kemudian selesaikan lagi satu pekerjaan. Contohnya, kamu nak minum air. Okay, sebelum kamu minum, kamu mesti bancuh air itu dulu. Okay, bila dah siap bancuh, baru minum. Contohnya, ibu membancuh air kopi, lalu minum. Okay, dia maksudnya diselesaikan satu per satu. Okey, sambil dia berlawanan dengan lalu. Maksud dia 2 pekerjaan boleh dijalankan secara serentak. Okey, yang ketujuh, tetapi. Okey, tetapi dia bercanggah. Dia antara A berlawanan dengan B. Okey, dan yang ke-8, kerana. Kerana ini dia lebih membawa maksud kepada sebab sesuatu perkara berlaku. Baiklah, sekarang cikgu akan menerangkan kaedah ataupun cara untuk
menulis ayat majmuk. Okey, ayat majmuk kita tengok yang pertama ayat tunggal. Okey, ayat tunggal dia akan mempunyai dua ayat. Okey, untuk menggabungkan dua ayat tunggal untuk menjadi ayat majmuk. Kita tengok ayat tunggal yang pertama, Hanita tinggal di Taman Aman. Okey, ini yang pertama, tu ayat pertama. Ayat kedua, Suresh tinggal di Taman Aman. Kita tengok dua ayat ni dia akan digabungkan menggunakan kata hubung dan. Okay, jadi macam mana kita nak mudahkan mewujudkan ayat majmuk ialah kita gariskan perkataan ataupun frasa yang sama. Kita tengok untuk nombor 1, tinggal di Taman Aman. Okey. Sama juga dengan ayat yang kedua, tinggal di Taman Aman. Jadi kita gariskan frasa ini. Okey, frasa yang digaris bila kita nak tulis dalam ayat majmuk, kita tak payah tulis dua kali. Kita tulis sekali saja. Jadi dia akan jadi Hanita dan Suresh tinggal di Taman Aman. Okey, jadi kamu hanya perlu tulis subjek dia sahaja. Sebab dia berbeza subjek. Subjek yang pertama Hanita, subjek yang kedua Suresh. Yang sama kita tengok predikat dia. Predikat dia sama, tinggal di Taman Aman. Okey, yang kedua, ayat kedua pun tinggal di Taman Aman. Jadi untuk ayat majmuk dia akan jadi dua subjek, satu predikat, iaitu Hanita dan Suresh tinggal di Taman Aman. Baiklah, sekarang kita akan lihat contoh yang kedua. Kita tengok ayat tunggal. Kita tengok ayat tunggal dulu. Ibu, okey, ayat tunggal yang pertama. Ibu memarahi adik. Okey, yang kedua, ayat yang kedua, adik bermain di tepi longkang. Okey, jadi kita tengok kat sini dia kata kita gabungkan menggunakan kata hubung kerana. Jadi sama juga macam tadi, kita gariskan perkataan ataupun frasa yang sama yang terdapat pada dua-dua ayat ni. Jadi untuk ayat pertama, ibu memarahi adik. Jadi kita gariskan ataupun bulatkan adik. Yang kedua, adik bermain di tepi longkang. Jadi ayat pertama dan ayat kedua sama perkataannya ialah adik. Jadi adik ni tak payah tulis dua kali, tulis sekali je. Jadi macam mana kamu nak gabungkan? Kamu gabungkan ibu memarahi adik. Okey, sekali saja. Adik ni sekali sahaja. Ibu memarahi adik kerana bermain di tepi longkang. Okey, kita tengok subjek dia ada dua lah, ibu, adik. Okey, predikat dia ada dua juga, memarahi, bermain di tepi longkang. Jadi itu ialah ayat majmuk. Jadi kamu apa yang ada persamaan di ayat tunggal tak perlu tulis dua kali. Jadi tulis sekali saja. Jadi cik ulang sekali lagi. Ibu memarahi adik kerana bermain di tepi longkang. Okey, baiklah. Sekarang kita lihat pula contoh yang ketiga. Kita tengok ayat tunggal dia. Okey, yang pertama, Halim kaya. Yang kedua, Halim kedekut. Jadi kita nak gunakan kata hubung tetapi. Okey, macam cikgu cakap tadi, tetapi ni dia berlawanan. Okey, berlawanan kita tengok. Orang ni kaya. Kaya ni maksud dia banyak duit. Tapi dia ni kedekut. Okey, jadi kita tengok untuk ayat pertama dan ayat kedua, perkataan atau frasa yang sama ialah Halim. Jadi gariskan Halim. Okey, bila kita nak tulis ayat majmuk, kita tak perlu tulis Halim ni dua kali. Jadi kita hanya tulis sekali sahaja. Halim kaya tetapi, okey, Halim yang kedua ni tak boleh tulis lah. Tetapi kedekut. Jadi Halim kaya tetapi kedekut. Baiklah, setakat itu saja penerangan yang cikgu dapat berikan. Jadi cikgu harap murid-murid dapat faham serba sedikit penerangan yang telah cikgu berikan. Okay, jadi selepas ini cikgu nak murid-murid laksanakan aktiviti bertulis berdasarkan kepada modul yang telah cikgu berikan. Okay, cikgu harap murid-murid dapat melaksanakan aktiviti dengan baik dan berhati-hati ketika menulis ayat majmuk. Okey, sekian. Terima kasih.